Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Kerjasama dengan negara-negara Kesatuan Eropah melibatkan pembangunan teknologi itu antara paparan berita dari Sarawak petang ini. Langsung saja bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sarawak akan bekerjasama dengan negara-negara Kesatuan Eropah EU untuk mengurangkan kesan perubahan iklim dalam sektor pengeluaran tenaga. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ia akan melibatkan kerjasama pembangunan teknologi yang akan digunakan dalam pelbagai sektor terutamanya penghasilan hidrogen. Beliau percaya kos penghasilan hidrogen akan menjadi lebih murah dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang seiring dengan kemajuan teknologi yang akan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga fosil yang sentiasa meningkat kosnya. Jelasnya, meskipun hanya sebuah negeri dalam Malaysia, isu pemanasan global ini tetap diambil peduli dan turut mahu ada tanggungjawab membantu mengurangkan pengeluaran karbon dan perubahan iklim turut merekodkan suhu tertinggi dalam sejarah tahun lalu. Premier berkata demikian di Majlis Makan Malam Pelancaran Invest Sarawak dan Hari Perniagaan di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Duta Besar Kesatuan Eropah ke Malaysia, Michaelis Rokas turut berkata, terdapat beberapa sektor yang dapat dilaksanakan di Sarawak berdasarkan apa yang telah digunakan oleh di Eropah, termasuk pendigitalan komuniti. Majlis dihadiri lebih 400 tetamu termasuk Menteri-Menteri Kabinet Negeri, Wakil-Wakil Perniagaan serta 23 delegasi daripada Kesatuan Eropah. Dalam pada itu, Dasar Ekonomi Hijau dan Ekonomi Digital Sarawak mendapat perhatian Kesatuan Eropah EU. Duta Besar Kesatuan Eropah ke Malaysia, Michaelis Rokas berkata, EU berminat melabur dalam beberapa bidang, terutama sekali hidrogen hijau, bahan api penerbangan mampan SAF selain jaringan komunikasi untuk manfaat bersama. What we mobilize is EU businesses investments and then a mix of grants and loans that come from the European Union, and they help towards this sustainability. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Hari Perniagaan 2024 EU Malaysia bersempena lawatan delegasi Kesatuan Eropah ke Sarawak di Kuching. Hadir menyempurnakan majlis tersebut, Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Terdahulu dalam ucapannya, Michaelis memberitahu walaupun EU adalah pelabur asing kedua tertinggi di Malaysia dengan lebih 1,600 syarikat beroperasi di negara ini, namun hanya sedikit daripada mereka berpangkalan di Sarawak. Majlis Pembangunan Sosial akan menjalankan sebanyak 12 program intervensi sosial merangkumi 287 siri di seluruh Sarawak untuk tahun 2024. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu program dan intervensi itu dijalankan bagi menangani isu sosial di negeri ini. Antaranya ialah Randau Pembangunan Sosial RPS 12 siri, Randau Solidariti Komuniti PRSK 33 siri, Operasi dan Program Bersepadu Isu Dadah dan Substan OBID 187 siri, Kesedaran dan Advokasi Pendidikan Seksual KAPS 20 siri serta program yang lain lagi. Jelas Datuk Seri Fatimah, KAPS dijalankan menangani isu remaja hamil di sekolah serta dalam komuniti dan telah melihat penurunan dalam kehamilan pelajar sekolah sebanyak 46%. Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena mesyuarat MPS di Wisma Bapa Malaysia di Kuching semalam. Sementara itu, tambahnya, Jabatan Premier Sarawak telah menubuhkan pasukan petugas khas PPK dengan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara Cawangan Sarawak bagi menangani isu penduduk dilahirkan di Sarawak yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan. Menurutnya lagi, takwim perancangan operasi PPK akan dilaksanakan di 6 zon di seluruh negeri, bermula di zon Kuching dan seterusnya zon-zon di Seri Aman, Sibu, Kapit, Bintulu dan Miri. Operasi PPK dilaksanakan sehingga Julai dan dijangka lebih 1,000 penduduk tanpa kewarganegaraan atau dokumen akan mendapat manfaat daripada operasi tersebut. Baik, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia merekodkan 375 kes tangkapan atas pelbagai kesalahan melalui operasi agensi itu sepanjang tahun lalu.
Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Izwadi Muhammad Hassan berkata, kejayaan ini menggambarkan bahawa pihak APMM amat serius dalam meningkatkan tahap keselamatan di kawasan perairan maritim negara dengan keberadaan aset di laut 24 jam 7 hari. Tahap keselamatan sempadan perairan negara adalah dalam keadaan aman dan terkawal berdasarkan penurunan bagi jenayah rentas sempadan. Kes penyeludupan dadah di bawah kesalahan atau dadah berbahaya 1952 pada tahun 2023 adalah sebanyak 9 kes dan pada tahun 2022 sebanyak 28 kes. Bagi mengatasi isu-isu dan cabaran yang dialami agensi mengamalkan 3 kaedah penyelesaian, iaitu menjalankan pengawasan dan penguatkuasaan yang berkesan di laut dan udara. Kedua, perkongsian maklumat dan risikan yang berkesan. Dan ketiga adalah pelibatan dan kerjasama bersama dengan masyarakat maritim lah. Beliau berkata demikian semasa temu bual di Radio Bintulu FM semalam sempena sambutan Hari Ulang Tahun Maritim Malaysia ke-19 di Bintulu. Ujarnya lagi, aset APMM setakat tahun 2023 memperoleh sejumlah 3 buah airboat, 10 jet ski, 71 buah kapal, 166 buah bot, 8 buah pesawat udara dan 14 fasiliti radar swasta sistem pengesanan maritim di seluruh Malaysia, sekaligus memastikan zon maritim Malaysia berada dalam keadaan selamat dan sejahtera. Lembaga Air Kawasan Utara Laku Limbang memaklumkan kebocoran paip di Sungai Palas menjadi salah satu punca masalah tekanan air yang menjejaskan beberapa kampung di daerah itu. Laku Manajemen dalam kenyataan media semalam memaklumkan pihaknya masih melakukan kerja-kerja bagi mengatasi isu tersebut. Dalam pada itu, penghantaran tangki air masih diteruskan dihantar ke kampung-kampung terjejas. Sebelum ini, kira-kira 10,000 penduduk dari 13 kampung terputus bekalan air bersih selama 2 minggu, menyebabkan ada sesetengah penduduk menggadai nyawa mengambil air dari sungai berdekatan. Seperti mana penduduk di Kampung Ulak yang sebelum ini sudah 3 kali dilaporkan kes di Baham Buaya. Bagaimanapun, penduduk terpaksa menggunakan air sungai untuk kegunaan harian. Kampung Menggatai, Belading, Kuala Awang, Telahak dan Meritam antara 13 kawasan yang mengalami gangguan bekalan air. Jumlah warga Sarawak yang masih terperdaya dengan pelbagai jenis penipuan membimbangkan. Menurut Pengerusi Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Cawangan Sarawak, Winston Ong Tek Bin, meskipun pelbagai pendedahan sudah dilakukan termasuk kempen secara dalam talian dan media sosial, namun jenayah berulang ini tetap berlaku. Jelasnya, taktik yang digunakan adalah sama setiap kali terhadap mangsa yang berbeza dengan jumlah kerugian sehingga ratusan ribu ringgit. Katanya, mangsa biasanya panik dan hanya menurut arahan penipu yang menyamar sebagai anggota polis, pegawai bank dan sebagainya. Sebaiknya, setiap dakwaan terhadap mangsa perlu dirujuk dan diperiksa terlebih dahulu di mana-mana balai polis berhampiran atau agensi yang kononnya telah membuat panggilan sebelum bertindak memindahkan wang ke akaun tidak dikenali. Pesanan saya kepada seluruh warga pengguna untuk tahun naga ini adalah jangan terlalu mudah terpedaya dengan online scam seperti pelaburan yang faedahnya sangat tinggi, pembelian barangan online dengan harga sangat rendah dan juga love scam. Beliau ditemui RTM di rumah terbuka Tahun Baru Cina di kediamannya di Kuching. Sehubungan dengan itu, Winston berharap masyarakat perlu lebih waspada dengan taktik penipuan yang digunakan dan boleh membuat carian dalam talian terlebih dahulu sebelum menjadi mangsa penipuan. Berhati-hati dengan segala maklumat yang dipapar di media sosial. Semoga seluruh warga pengguna sihat sejahtera dan mudah rezeki dalam tahun naga ini. Kong Si Fat Chai, Sinian Kuala. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Sahi. Sahi, silakan.